Baik, bulan Muharram ini apa amalan yang sangat dianjurkan? Tak lain tak bukan puasa tu. Puasalah ibadah yang paling diutamakan sepanjang Muharram ini. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama selepas Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Dan dalam Muharram itu pula yang paling dianjurkan, dikhususkan berpuasa adalah pada Yaum Ashura, hari Ashura. Dalam satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fara'al yahuda tasumu yauma Ashura. Ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Mereka berpuasa bukan mereka sekadar gembira. Yahudi memang puasa betul. Faqala ma hadza? Apa hal kamu ni semua berpuasa ni? Jawab mereka, hadza yaumun salih. Hari ni hari Maulid ya Rasul. Comel hari ni. Macam kita hari ni lah, 07 1017. Kalau di flip kan, nombor tu cantik hari ni, jangan beli pula nombor esok, tak ada. Tapi dia ada hari comel lah, hari comel. Yahudi jawab, hari ni hari Maulid ya Rasulullah. Amda Maulidnya, hadza yaumun najallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Hari ini adalah hari di mana Allah Ta'ala telah menyelamatkan Bani Israel daripada musuhnya. Sebab itulah Nabi Musa berpuasa pada hari ini. Ada beberapa pelajaran daripada hadis ini. Pertama, Nabi tidak menafikan cerita Yahudi itu. Maknanya memang benar 10 Muharram berlaku pembebasan orang-orang Yahudi. Sebab kalau tak betul, Nabi pangkah situ dah. Pandai sangat awak kata hari ni. Mana awak tahu hari ni? Kami memang turun-temurun, jangan nak menipu. Tak, Nabi diam saja. Maka diamnya Nabi itu betul lah cerita itu. Itu satu. Yang kedua, dibahaskan apa yang Yahudi sambut sebenarnya. Dia gini tuan-tuan, sampai sekarang Yahudi ni dia ada sambut satu upacara dalam upacara keagamaan Yahudi. Dia panggil Pesah. Pesah ni dalam bahasa Inggeris dia panggil Passover. Rajinkan Wikipedia lah, panjang cerita Passover ini. Orang Yahudi adat dia sehari sebelum Passover sambut pada 15 Nisan. Nisan ni bukan kereta, bulan Yahudi. Nisan ni kalau kita Muharram lah. Kalau Gregorian Januari, dia bulan yang satu dia panggil Nisan. 15 Nisan dia sambut Passover. Sehari sebelum, iaitu pada 14 bulan Nisan, dia akan buat satu upacara yang dipanggil Ta'anid Bakharat ataupun Ta'anid Bakharim. Ta'anid Bakharat ini fast of the firstborn, puasa hari anak sulung pertama. Benda nak terjemah susah betul. Cakap Yahudi juga senangnya. Dia puasa nak mengingatkan tragedi firstborn. The firstborn tragedy ini berkait rapat dengan the plagues of Egypt ataupun Makot Mizrayaim yang dikenali sebagai the 10 biblical plagues, iaitu di zaman Nabi Musa AS. Kalau kita rujuk dalam Exodus chapter 3 verse 19 sampai 20, ada satu cerita tentang bagaimana orang-orang Mesir, orang Kipti, Firaun telah ditimpa dengan 10 malapetaka yang tidak ditimpakan kepada Bani Israel. Jadi orang Yahudi masa itu dia dalam proses nak pindah daripada Mesir pergi ke Kanaan. Jadi selepas menjadi hamba selama 210 tahun, Musa adalah penyelamat mereka. Jadi dalam masa 210 tahun mereka begitu susah, Musa datang defend mereka, keluarkan daripada status hamba. Bila nak pindah pergi ke bumi yang kawasan yang baru, Firaun tak benarkan. Jadi bila Firaun tak benarkan, Allah turunkan 10 wabak. 10 wabak ni dipanggil Makot Mizrayaim, wabak Mesir ataupun Esir Hamakot, the 10 plagues. 10 wabak ini bagi kita hak mendengar macam ngarut cerita ni. Tak, cerita ni dirakamkan dalam Quran. Dalam Quran surah Al-A'raf ayat 133, secara umum Tuhan rakamkan peristiwa itu sebagai kenang-kenangan.
fa arsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummala waddafadi'a waddama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Dan kami telah hantarkan kepada mereka taufan, belalang, kutu, katak dan darah sebagai tanda dan bukti yang jelas nyata, tapi mereka tetap juga sombong, takbur dan menjadi kaum yang derhaka. Saya percaya ada di kalangan tuan-tuan yang first time lah dalam malam ni dengar, dalam Quran dia cerita kutu, katak, belalang, taupan, ada. Cerita ini dalam Taurat ada dijelaskan. Sebab saya dah sebutkan tadi, 3 agama ni mata rantai yang saling sama saja syariatnya: Israel, Nasrani, Muslim. Jadi kita tiga-tiga. Lepas tu kita dengan Nabi Sulaiman kita tak ada masalah. Kalau tuan-tuan tulis depan surau SPA ni, we love Jesus because we Muslim, tak salah pun. Buat satu iklan tulis, we love Jesus because we are Muslim. Jatuh nak akidah. Tak tahu. Sebab kita dengan Nabi lain mata rantai. Masalah agama lain je tak nak love Nabi kita. Tu je engkau ada masalah. Kita orang tak ada masalah cinta Nabi-Nabi yang lain. We love Solomon, we love Moses ke, tak ada masalah. Jadi Taurat dia ada mendetailkan cerita tersebut, iaitu ada 10 bala Tuhan turun. Pertama Dam. Dam ini sungai ataupun punca air yang ada di Mesir, iaitu sungai Nil, bertukar menjadi darah semerah-merahnya. Yang ini disebutkan dalam Exodus chapter 7 verse 14 sampai 25. Yang kedua, turunnya satu bala dipanggil Sephardia. Sephardia ni dalam bahasa kita maknanya reptilia. Dia tak sebut apa, tapi kita percaya katak lah, iaitu katak yang begitu banyak sehingga dalam rumah katil ni penuh dengan katak. Kalau kita tidur malam, bangun tengok katak atas tilam, atas lantai, beribu-ribu katak. Yang ini dirakamkan dalam Exodus chapter 7 verse 26, chapter 8 verse 11. Yang ketiga bala Tuhan turunkan adalah kinim. Kinim ni kutu. Begitu banyak sampai jadi bala lah. Exodus chapter 8 verse 12 sampai 15. Kemudian diturunkan Araf. Araf ini lalat, setengah kitab sebut kumbang. Dia turun, dia merosakkan macam-macam benda. Ini ada dalam Exodus chapter 8 verse 16 sampai 28. Kemudian diturunkan bala yang kelima, Dever. Dever ini penyakit pada ternakan ataupun tanam-tanaman. Semua binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di Mesir semuanya rosak. Ini juga dalam Exodus chapter 9 verse 1 sampai 7. Kemudian diturunkan Sekhin. Sekhin ni artinya bisul ataupun kudis yang tak dapat diubati. Ini ada dalam Exodus chapter 9 verse 8 sampai 12. Yang ketujuh diturunkan Barat. Barat ini ribut hujan batu yang ada api, yang berapi lah. Dirakamkan dalam Exodus chapter 9 verse 13 sampai 35. Yang ke-8 diturunkan bala Arbeh. Arbeh ni belalang yang datang dalam jumlah berjuta-juta. Ini dirakamkan dalam Exodus chapter 10 verse 1 sampai 20. Yang ke-9 Khosheh. Khosheh ni kegelapan, gelap gelemat, tak ada cahaya langsung, berhari-hari. Diturunkan dalam cerita ni dalam Exodus chapter 10 verse 21 sampai 29. Dan kemuncak malapetaka bala yang turun pada orang-orang Mesir ketika itu dipanggil Makat Bekorot. Makat Bekorot ni kematian anak sulung. Exodus chapter 11 verse 1 sampai 12. Diceritakan semua anak-anak sulung orang-orang Mesir ketika itu mati, kecuali anak-anak Bani Israel. Ini kemuncak bala. Itu yang diorang buat perayaan untuk mengenang balik tu. Memang 10 bala betul. Saya ingat lagi bulan Mac tahun 2013, History Channel dalam Astro lah, 555 tak salah saya, dia ada buat 10 episod mini series. Dia panggil The Bible. Kalau tuan-tuan rajin untuk YouTube, ada lagi dia simpan dalam tu. Tapi sari kata tak ada lah. Kalau tengok TV boleh buka translate tu. The Bible ni dicerita start daripada Adam sampai Isa. Walaupun cerita tu tak semuanya tepat berdasarkan pemahaman kita mengikut Quran,
Tapi secara umum cerita tu divisualkan. Saya tertarik bila episod tentang Exodus. Exodus tu cerita tentang bala yang turun pada orang Mesir, itulah cerita Makkah Bekorot, episod Exodus. Yalah, kita selalu baca, tapi first time dapat tengok divisualkan, memang ngeri betul lah. Ngeri 10 bala tu. Bila yang kematian anak sulung tu lagi menyedihkan. Termasuk anak Firaun pun mati juga. Dia punya tengku mahkota dia. Bayangkan, ketika itulah Firaun surrender. Bila belalang, dia lawan lagi Musa. Kena bala air merah, dia lawan lagi. Tapi kena anak dia mangkat, dia surrender. Dia kata, Musa mu nak gigi lah. Musa pindah. Bila Musa dah pindah, ada pula dia punya penasihat setpos, sesulit apa, cocok pula lagi. Tuanku takkan nak biar lagi pok-pok ni, kau hajar ni. Tu tak ya, mau kejar. Tu dia kejar sampai ke laut pula. Musa marah, kek kau dah lepas. Ni kejar pula lagi. Dah kena pula bala seterusnya, laut pula matikan semua. Dalam cerita tu, di mini series tu ditunjukkan orang Yahudi ni macam mana dia boleh selamat. Ni pahaman dalam kitab Taurat dia orang lah. Dia orang tanya Nabi Musa, bala apa lagi nak turun ni? Kata Nabi Musa, anak-anak sulung akan mati. Habis kita mati belaka. Kalau malaikat yang cabut nyawa tu tak kenal, mati jugalah. Habis macam mana nak suruh dia kenal? Nabi Musa pun dia kata gini, sembelih kambing biri-biri. Sembelih kambing biri-biri, ambil darah. Darah tu calik sikit pada anak awak. Lepas tu belen tu awak pangkah depan rumah. Macam cerita Alibaba, jangan lapuk lah. Mungkin Piramli baca Exodus agak lah. Dia buat pangkah. Jadi malaikat tu lalu kampung Yahudi, tengok banyak pangkah, jangan usik lah. Dia masuk Kairo, habis mati. Kairo ni bukan cerita di Kairo, di Aswan, belah selatan Mesir. Tamadunnya di situ, bukan di Kairo sekarang. Jadi tu pahaman dia, kita respect je lah pahaman dia. Tapi secara umum benda tu wujud lah. Baik, selesai bab itu. Bila Nabi Yahudi beria cerita, kita orang dulu ni, masa hari ni lah kami diselamatkan ni. Jadi Nabi Musa setiap kali anniversary dia akan puasa lah. Itu jadi kami ni gembira sangat. Nabi tiba-tiba macam tak berapa berkenan. Lantas dia pun kata, fa ana ahaqqun bi Musa minkum fasamahu wa amara bisiyamih. Kata Nabi, sedap sangat awak macam gembira tak tentu arah. Kawan ni lagi rapat dengan Nabi Musa. Kami ni lagi gini dengan Nabi Musa. Apa cerita? Kita puasa juga. Semua-semua puasa belaka. Nabi pun ajak sahabat puasa juga. Sebab Yahudi macam sangat. Dia rasa Nabi Musa tu hak dia. Angin lah, tak kata angin kan, macam Nabi kita pandai baran pula. Tapi macam bengang lah. Dia ni lebih-lebih pula. Dia seorang rasa ingat dia tu Nabi Musa geng dia. Kita pun geng dia juga, seolah begitu.